Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Arun dan ahli keluarga, khususnya sahabat-sahabat, tetamu-tetamu sidang kuliah sekalian. Sekali lagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita rafakkan syukur pada Allah Ta'ala. Kita teruskan lagi himpunan ikhtiar kita untuk berbekal akhirat. Baru saja kita barangkali pagi tadi subuh berjemaah, kemudian barangkali ada di antara kita yang sudah pun berada dalam taman-taman syurga di kuliah subuh barangkali, dan kemudian kita sambungkan lagi pada kuliah duha pula. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, himpunan usaha dan ikhtiar kita ini adalah pada mujahadah kita, kesungguhan kita untuk kita menyimpan bekalan akhirat, kerana kita tahu kehadiran di akhirat itu tak boleh berlenggang-lenggang kangkung, tak boleh secara tidak ada apa-apa bekalan. Sebaliknya perlu sangat-sangat berbekal. Maka bekalan yang paling baik adalah bekalan takwa yang menghasilkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Apa yang dibuat oleh takwa? Takwa mencetuskan taat dan patuh kita kepada Allah, khususnya pada pelaksanaan perintah dan juga menuruti larangan-larangan yang tak boleh kita lakukan. Pada masa yang sama kita juga melazimi taubat dan juga istighfar. Taubat dan istighfar ini adalah kebiasaan yang perlu sentiasa kita konsisten, tuan-tuan, kerana kita semua maklum perihal dosa-dosa yang setiap masa melekat pada diri kita, dan pentingnya kita untuk memastikan diri kita ni kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan kita redha dan juga Allah redha pada kita. Sudah tentu dalam keadaan tidak menanggung dosa, khususnya dosa-dosa besar. Sebab itulah amalan orang-orang takwa adalah amalan yang sering dihiaskan dengan taubat dan istighfar pada Allah Ta'ala. Hari ini, pagi ini kita sambung lagi pada pengajian kita. Sebagaimana ingatan biasa sebelum tu, letakkan niat lillahi ta'ala dan niat-niat ketaatan yang lain untuk mengangkat kualiti amal ibadah yang kita lakukan ini. Kita sambung pada pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai, muka surat 68. Itu Ustaz Surat 68 bawah tu kat bawah tu. Masih berada pada sifat syurga dan ahlinya. Pada perenggan bawah sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat baik dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Imam Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan dengan sanadnya dari Suhaib radhiyallahu anhu bahawa berkata Suhaib, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, nada munadin, ya ahlal jannati, inna lakum 'indallahi maw'idan, yuridu an yunjizakumuhu fayaqulun, ma huwa, alam yusakkil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna al-jannata wa yukhrijna minan nar." Qala fayakshifu al-hijaba fayanzuruna ilayhi, fawalladhi nafsi biyadihi ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nazari ilaih. Apabila ahli syurga telah masuk ke syurga dan ahli neraka telah masuk ke neraka, maknanya apabila dah selesai urusan, dah confirm dah ini ahli syurga, yang ni ahli neraka, tidak ada yang tersisa, maka ada seruan, hai ada tertinggal perkataan ni, hai penghuni syurga, tambahkan penghuni ataupun ahli,
hai ahli syurga, Allah akan menetapi janjinya kepada kamu. Jumpa tak? Ada tertinggal, tercicir perkataan, ya ahlal jannah, wahai penghuni syurga atau wahai ahli penduduk syurga, Allah akan menepati janjinya kepada kamu. Maka mereka menjawab, itulah ahli syurga, apakah itu? Tidakkah telah memberatkan timbangan amal kami? Tidaklah tu boleh tukar. Tidakkah telah memberatkan timbangan amal kami dan memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam syurga serta menghindarkan kami dari neraka. Bila dah elok duduk dengan nikmat syurga, tiba-tiba seruan tu. Seruan mengatakan apa? Mengatakan bahawa ada lagi janji yang Allah Ta'ala nak jelaskan kepada ahli syurga ni. Okey, jadi terkejutlah ahli-ahli syurga semua. Kita semualah mudah-mudahan amin terkejut. Ada lagi, bukankah segala nikmat keindahan apa yang kita duk kejar di dunia dah nampak belaka dah, jumpa dan nikmati belaka dah. Jadi hak milik kita belaka dah. Apa lagi? Di dunia ni kita nak apa? Harta, ada kat situ harta di syurga. Tak ada nilai emas duduk bawah telapak kaki. Permata yakut, zabarjat, nilam, segala benda. Tak ada nilai apa-apa. Sebab itulah dia hiasan syurga ketika itu. Di dunia ni kita termea kepada makan. Ada program jalan-jalan cari makan. Apa lagi dalam syurga? Nak jalan-jalan cari makan, petik je jari nak minta apa. Datang belaka ketika itu. Di dunia kita nak apa? Ada orang termea pada nafsu. Maka dia nakkan daya tarikan nafsu dia ni dipenuhi. Sibuk dia. Lepas kahwin, lepas kahwin cerai, lepas cerai kahwin, segala benda. Sibuk melancong pergi sana sini nak try belaka, orang kata kan. Jenis orang macam tu. Tiba-tiba dalam syurga dah ada belaka dah nikmat tu. Dapat pasangan-pasangan hidup dalam syurga. Dah apa lagi nak? Apa lagi nak? Itu yang mereka tanya lagi. Ma huwa? Apa dia? Alam yusakil mawazinana? Bukankah telah Allah Ta'ala beratkan timbangan kami? Itu nikmat yang cukup besar tu. Wabayyid wujuhana, dan memutihkan muka pandangan kami pada hari di mana muka manusia hitam legam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswadda wujuh. Pada hari di mana ada muka yang putih, ada muka yang hitam. Kat mana tu? Dia pada mahsyar. Tiba-tiba kita ni dapat anugerah putih muka. Besarnya nikmat ketika itu. Kemudian dimasukkan kita semua pula ke dalam syurga. Dilepaskan kita daripada neraka. Jadi kalau ada lagi tu pelik benar lah. Anugerah apa lagi tu? Macam kan kita ada masa kita dapat jadi tamu rumah VVIP. Saya cerita pengalaman saya ada satu tu, pergi ke rumah VVIP, tak naklah sebut. Esko Kerajaan Negeri Selangor situ. Dia panggil lah syarah Unisel yang terpilih ni untuk pergilah. Adalah program rumah dia gitu. Kemudian apa yang berlaku tau? Dia hidang kami ni, makan sedap sungguh Haji. Masa tu dia hidang apa tau? Chicken chop. Chop ni, lamb chop lah. Kita pula, saya lah pengalaman saya kali pertama makan chicken chop. Yalah, kita orang kampung, bab-bab tu mana pernah terbayang kat mata. Sekali tu malam tu dia jamu, dan chicken chop ni cikgu buka hak je ni, angkat tudung terus nampak kat situ. Dah, ni panas berasap atas dapur. Siap dengan tukang panggang tu. Wah, kita masa tu besar dada, kita rasa macam jadi anak raja tu. Dilayan begitu. Kemudian dia punya dessert tu pada pasir, dessert. Dessert atas meja tu. Puaslah dia cuik hak ni sedap, cuik ini sedap ni. Sebut pasal rumah tak ikut malam tu. Dia tak tahu. Memang sedap sungguh Haji. Jadi malam tu rasa, mojoknya kau datang, kau dah tak datang. Padahal berat nak datang tau. Mojoknya. Tiba-tiba nak balik tu, ada lagi dia sediakan kat tepi pintu nak keluar. Jadi kita pun, ada lagi? Makan dah, sedap dah. Ada lagi? Apa lagi? Bagi ampau lagi Ustaz. Dalam tu ada pula RM50 seorang.
Nampak benar dia nak pada kita. Tu cerita orang politik. Dia nak benar pada kita, dia pancing betul-betul Tapi nak ceritanya, tu sampai lepas satu. Itulah gambaran dalam syurga. Lepas satu, tak habis-habis menu Allah Ta'ala. Hidangan Allah. Tu dia tuan-tuan Kemudian apa yang dijanjikan tu, yang nak diberikan tu? Qal, berkatalah si pencerita ni, Syuaib ni, fayakshiful hijab fayanzuruna ilai. Rupa-rupanya anugerah ketika itu Allah singkap ataupun dedahkan tabir pada mata pandangan kita. Maka apa yang kita nampak? Fayakshifu fayanzuruna ilai, lantas ahli syurga memandang kepadanya. Fawallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang jiwaku berada pada tangannya, ma'atahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nazar ilaihi. Tidak ada satu pun anugerah pemberian Allah yang terlebih dikasihi kepada ahli syurga melainkan memandang kepadanya. Letak sikit dalam bracket tuan-tuan. Ini hadis ni riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Apa dia? Tawaran Allah Ta'ala kepada kita, anugerah memandang kepada dirinya yang menjadi sehebat-hebat anugerah. Itu yang disebut dalam Quran. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Ayat tauhid ni. Bagi orang-orang yang beriman disediakan husna. Apa dia husna? Awet nama husna ke? Ada orang dia salah guna ayat tu. Husna, dapat anugerah husna dia kata. Husna di sini maknanya nikmat syurga, keindahan, keelokan dalam bentuk nikmat syurga. Lepas tu ada perkataan di belakang dia, waziyadah, dan lebih daripada itu, tambahan pada itu. Jadi orang pening, selain daripada nikmat syurga, ada ke yang lebih besar? Tak ada dah. Nikmat syurga ke kemuncak? Maka di situlah datang penerangan oleh ulama-ulama tafsir bahawa ziyadah di situ, nikmat yang lebih besar daripada nikmat syurga, itulah memandang Allah. Sebab kalau nak dihimpunkan nikmat syurga, tak ada dah hak lebih tinggi daripada nikmat syurga. Yang ada cuma satu je. Apa dia? Memandang Allah. Itu nikmat yang paling hebat. Kat mana pula nikmat pandang Allah tu nikmat yang paling hebat? Yang ni tuan-tuan, nikmat kejiwaan, kecintaan. Nikmat kekasih memandang rupa kekasih. Boleh faham tuan-tuan ni? Maka orang-orang hak berada dalam asyik masyghul bercinta, dia akan faham betapa indah dan seronoknya kalau dapat memandang muka kekasih. Nak pandang kekasih pula bukan main pandang jauh-jauh, dia pandang dekat-dekat, face to face, secara jarak fizikal. Maka alangkah indah dan bahagianya saat itu. Itulah saat kebahagiaan yang paling tinggi dalam syurga Allah Ta'ala, iaitulah apabila hijab diangkat dan pandangan mata kita dapat melihat secara telus pada Allah Ta'ala. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah manusia pada ketika itu nadhirah, dalam keadaan gembira penuh, ceria sungguh-sungguh, ila rabbiha nazirah, memandang Allah dengan pandangan secara langsung. Boleh tuan-tuan ya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ini Sayyidina Anas diceritakan lagi peristiwa Allah Ta'ala buka dirinya kepada kita sekalian ni. Sebab kita di dunia ni puaslah kita duk cuba. Waktu kita tak berapa nak cerdik lagi. Puaslah kita tanya mak ayah kita, tanya guru-guru di sekolah, lagu mana gak rupa Tuhan? Macam mana gak Tuhan ni? Dia kata Tuhan ni ada, Tuhan ni wujud. Pas lagu mana benda ada, benda wujud ni? Puaslah kita nanya waktu budak-budak umur kita setahun jagung ni. Lain sekali kita dapat jawapan pemutus. Apa jawapan pemutusnya? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Sebab tak berhak ditanya tentang Allah Ta'ala. Itu jawapan pemutus, menyebabkan kita bersimpan dalam dada. Tak boleh tanya pasal Tuhan. Lagu mana, lagu mana, lagu mana. Tapi secara jujur, ada tak keinginan dalam hati kita nak tahu, nak tengok?
Dah tentu tuan-tuan, kita manusia. Jujur kita kata, kita nak sangat tahu benda tu. Tapi rupa-rupanya menjadi kaedah cara beragama yang diajar oleh agama ni, bahawa bab Tuhan ni jangan tanya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Kamu nak mikir banyak-banyak sikit tentang kejadian Allah. Tapi jangan duk mikir lebih pada zat Allah Ta'ala. Jadi kita pun tahanlah rasa rindu dendam, rasa curiosity kita nak tahu sangat tadi, kita simpan. Tapi simpan tu ada tak penyelesaian dia? Sebab dalam urusan dunia kita ni banyak benda yang kita nak, akhirnya sampai ke mati tak dapat-dapat. Dia jadi macam khayalan, macam cita-cita tidak tertunai. Tapi hak kita nak tadi, bab Tuhan tadi, apabila dijawab, jangan kamu banyak tanya pasal Tuhan, jangan banyak fikir tentang Tuhan. Adakah dia akan tenggelam hilang sebagaimana hak lain-lain? Kita nak tengok puteri raja lagu mana, nak tengok anak raja macam mana, nak tengok raja tu sendiri macam mana. Tak? Adakah dia jadi begitu? Mati beragan orang kata. Tak dapat dipenuhkan permintaan itu. Oh, rupa-rupanya bab tengok Tuhan ni dok weh. Dia tak jadi lagu tu. Allah Ta'ala tunaikan kehendak kita. Suara hati kita bahawa kita nak tengok Tuhan. Lagu mana tu tengok Tuhan ni? Wujud tidak bertempat, duduk tidak berpihak, ada tidak berbentuklah. Lagu mana? Itulah hak menyebabkan kita punya rasa nak tahu tu lagi besar sampai menjadi kemuncak kepada kehendak kita. Akhirnya sampai masa hak permintaan kita tidak tertunai di dunia, Allah tunaikan. Dah namanya syurga. Syurga ni segala benda kita nak ditunai belaka. Maka termasuklah penunaian hasrat yang kita selama ini tak dapat diselesaikan di dunia, maka dalam syurga dapat. Apa dia? Nazratullah, pandang pada Allah Ta'ala. Itulah dia peristiwa ni lah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW membawa cermin putih yang di tengahnya ada titik hitam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, apakah cermin yang putih ini? Jawabnya, ini adalah hari Jumaat. Dan titik hitam ini saat mustajab yang ada di hari Jumaat telah dikurniakan untukmu dan umatmu, sehingga umat-umat yang sebelummu berada di belakangmu, iaitulah Yahudi dan Nasrani. Ni nak cerita tentang kebersihan hari Jumaat, keindahan dan juga hebatnya hari Jumaat. Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk bawa simulasi. Dia tunjuk bagaimana gambaran secara fizikal. Macam mana gambaran fizikal keindahan Jumaat itu? Dia ambil cermin putih, melantung-lantung refleks cahaya putih dia. Kemudian diletakkan noktah, noktah saudat pada cermin putih itu. Bila cermin yang putih berkilat-kilat, ada titik hitam sebiji. Nampak tak titik hitam tu? Nampak? Clear? Sebab dia duduk pada cermin yang putih. Maka begitulah gambaran tentang clearnya saat yang mustajab ada pada hari Jumaat. Tapi masalahnya, kok clear tu pada kita tak clear. Boleh faham tak? Apa yang agama nak fahamkan kita? Bahawa hari Jumaat dengan hari yang indah putih berkilat ni, sebenarnya saat mustajab tu clear sebenarnya di sisi Allah. Cuma kamu wahai hamba tak clear. Sebab kalau clear pada pandangan kasar kita, terangkat segala musibah kita. Pasal mustajab belaka saat kita cari doa untuk mustajabkan doa kita pada saat tu. Dia jadi clear belaka lah. Sebab itu yang clear dalam agama ni, dia tak clear pada kita kerana ujian. Atas dasar itu adalah ujian pada kita. Tetapi di sisi Allah, Allah nak ajar kepada kita bagaimana saat mustajab yang kita tak nampak hari Jumaat tu, dia terlalu clear sebagaimana titik hitam ada pada cermin yang putih melepak, putih bersih tadi. Boleh faham tak tuan-tuan? Jadi bagi kita yang faham riwayat ni, kita
ingat riwayat ni, kita berderah cari hari Jumaat yang ada saat mustajab padanya untuk kita minta doa. Dan kita berderahlah apa yang kita nak. Sebab di sisi Allah saat itu adalah clear. Cuma pada kita tak clear kerana kita berada pada ujian Allah Ta'ala. Macam kita dengan pelajar lah tuan-tuan. Saya dengan pelajar di Unisel tuan-tuan. Pelajar ni kemarilah seriau nak jawab soalan. Lagu mana lah ustaz, minggu depan dah masuk final exam. Lagu mana soalan. Kita ni pada kita yang pengguban soalan ni tak ada masalah apa. Pasal apa? Kita nampak dia tu boleh selesaikan. Tapi kita nak beritahu ke tak dia bahawa soalannya begini. Kita tak beritahu. Kalau beritahu bocor soalan tu. Tapi kita ni tahu dah bahawa dia ni clear, boleh jawab. InsyaAllah. Sebab rekod kita faham, kita tahu keadaan rekod dia ni, capaian dia. Tapi pada dia misteri. Alamak, sudah dah lah final exam macam mana. Habis kita yang mengguban, kita steadykan dia. Okey je. Maka samalah dalam urusan agama pada fadilat hari Jumaat ini. Sehingga dengan kelebihan itu, umat-umat sebelum daripada Nabi SAW, khususnya Yahudi dan Nasrani, tertinggal di belakang. Kerana mereka kurang pahala, kurang kelebihan yang disediakan Allah kepada mereka, sebagaimana kita umat Nabi SAW. Dan ada saat di hari Jumaat, jika seorang mukmin bertepatan berdoa untuk kebaikan pada saat itu, pasti ia akan diterima oleh Allah Ta'ala. Atau berlindung kepada Allah dari suatu bahaya, pasti akan dihindarkannya daripada bahaya itu. Dan hari Jumaat di kalangan kami, para malaikat, dinamakan Yaumul Mazid, hari tambahan. Jadi bila agak-agak hari Jumaat dia mustajab doa, tak ditentukan tuan-tuan. Cuma ulama sebut kebarang kalian tu ada selepas waktu asar menjelang maghrib. Jadi payah juga kita. Kalau boleh kita berderah habislah tuan-tuan. Macam cerita nak cari Lailatul Qadar juga. Hak selamatnya berderah habis. Tapi kalau dah penat sangat, lemah sangat, kita carilah signal-signal yang terang. Antaranya hari ganjil, antaranya hari 27, itu cerita Lailatul Qadar. Sama juga cerita nak cari saat mustajab hari Jumaat ni. Kalau boleh, hak comelnya terus kita guna, kita berderah belaka sepanjang 12 jam tu. Tak? 12 jam hari Jumaat berapa? 24 jam lah kan. Tapi kalau kita lemah, letih, kita carilah signal-signal tu, antaranya selepas waktu asar tu. Tapi sebenarnya lepas waktu asar tu yang banyak lalai tuan-tuan. Kena pula lepas asar tu sibuk kita nak balik kerja. Kerja pula hari Jumaat. Faham je lah kerja hari Jumaat ni. Balik kerja dia punya sesak dia tak serupa dengan hari Selasa Rabu tuan-tuan. Akhirnya terlepas begitu je. Terlepas begitu. Benda besar memang sesuai dengan ujian dia besar. Nabi SAW bertanya, apakah Yaumul Mazid itu? Hari tambahan itu? Jawab Jibril, Allah telah membuat lembah di syurga Jannatul Firdaus. Ada satu lembah dalam syurga Jannatul Firdaus, syurga paling tinggi. Di sana ada anak bukit dari misik kasturi. Misik itu kasturi lah tuan-tuan. Anak bukit daripada haruman kasturi. Dan pada setiap hari Jumaat disediakan mimbar-mimbar dari nur yang diduduki oleh para nabi, dan ada mimbar-mimbar dari emas bertaburan permata yakut dan zabarjat diduduki para siddiqin, syuhada dan salihin. Siddiqin, orang yang membenarkan janji dengan Allah Ta'ala. Janji apa? Janji tauhid, la ilaha illallah. Bila hadir ke dunia tempat ujian, benar-benar dia jaga janji dia di alam roh, la ilaha illallah tadi, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itu siddiqin. Syuhada, orang-orang yang syahid. Salihin, orang-orang soleh, orang-orang baik. Siapa dia orang baik? Orang baik ni orang yang tidak mencuaikan tanggungjawab. Bila kita cek tanggungjawab kita,
Banyak rupanya tanggungjawab kita. Tanggungjawab pada diri sendiri, pada anak bini, pada mak bapak, pada keluarga, pada jiran tetangga. Kalau kita pula jenis suka cari tambahan, jadi imam pula, jadi pengerusi pula, jadi apa lagi tuan-tuan? YDP, PIBG, segala benda, tambah lagi adun ahli parlimen, itu menambah tanggungjawab. Okey, silakan kalau awak mampu. Sebaik-baik orang adalah orang yang adil dengan jawatan yang dia ada. Yang penting kamu laksanakan tanggungjawab itu sebaik mungkin. Bila kamu penuhkan tanggungjawab dengan sebaik mungkin, itulah dia orang soleh. Itulah dia orang soleh. Orang yang menunaikan hak kepada orang lain. Boleh faham tuan-tuan ni? Tapi dalam pengajian tasawuf ni, orang soleh ni dia keras sikit tuan-tuan. Dia padu sikit. Nak tahu kita orang soleh, Imam Ibrahim Syakir Al-Balkhi dia suruh kita buat ujian. Apa ujian dia? Kamu cari orang-orang baik. Siapa orang baik dalam masyarakat kita? Orang baik ni orang seorang masjid lah tuan-tuan ni. Orang baik kita-kita ni lah, mudah-mudahan tuan-tuan ni. Jadi pergi beritahu di hadapan orang baik, katakan 10 orang baik ni, ahli surah masjid, ahli Quran. Ceritakan di hadapan mereka apa kerja kamu ketika duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, gelap-gelap, malam-malam, kamu cerita depan dia orang. Apa yang kamu buat? Kemudian minta komen daripada 10 orang ni. Kalau majoriti angkat ibu jari, bagus. Alhamdulillah, orang baik. Maka kamu melepasi ujian yang pertama. Boleh faham tu payah tu kalau nak jadi baik waktu seorang-seorang tu, payah sikit. Dia nakal kat situlah tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh berdisiplin, jaga diri, kita melepasi KPI yang pertama. Cari KPI yang kedua. Apa dia KPI yang kedua? Kamu bisik pada hati kamu dunia. Dunia. Apa dia dunia? Masiwa Allah. Suatu yang selain daripada Allah. Biasanya dunia ni datang pada tarikan apa, Baji? 3 ter tu kan? 3 ter. Apa 3 ter tu? Tahta, wanita, harta. Harta, wanita, tahta. Itu ujian dunia lah tu. Sebenarnya dunia ni selain pada Allah semua dunia. Kadang-kadang disebut al-kaun, kauni. Kadang-kadang disebut alam, kadang-kadang disebut makhluk. Okey. Jadi tahta. Uji tahta pada kita. Kita ni jenis kemaruk pada pangkat tidak? Suka pada publicity tak? Suka glamour-glamour tak? Suka tak like, share, komen? Ada tak? Suka tak? Kalau suka belum tentu rosak tuan-tuan. Tengok lagi. Suka sebab apa? Kerana akhirat ke? Kerana urusan dakwah ke? Atau kerana memang nafsu? Cek benda tu. Wanita. Kalau wanita macam mana pula? Wanita carilah. Suka tak pada pasangan-pasangan tu? Sehingga akhirnya buat benda-benda salah. Kemudian yang ketiganya, harta. Kerana kemaruk harta, sanggup tak langgar kerja-kerja salah ni? Sanggup tak buat benda-benda salah ni? Semalam apa? Berita dia Haji, satu penjawat awam ditahan, disiasat pada penyalahgunaan duit sampai 26.6 juta. Sepanjang dia kerja tu rupanya banyak. Dia buat transaksi lebih 100 lebih transaksi tarik duit itu untuk kegunaan peribadi. Lumayan betul 26.6 juta. Ibarat kata berbaloi. Kalau betul lah dia ni buat jahat, berbaloi lah dengan jahat dia. Jangan kena siasat dengan penyelewengan 26.6 ringgit. Itu tak badan tuan-tuan. Ini 26.6 juta tu berbaloi. Wallahu alam, tu tengah siasat tuan-tuan. Negara kita ni penat dah tuan-tuan. Negara rasuah. Allahu akbar. Berat benar tuan-tuan segala-galanya rasuah. Kemudian itu ujian ketaatan yang kedua. Kalau kita lepas ujian tu, KPI kedua kita lepas. Pergi kepada ujian ketiga. Syekh Ibrahim kata apa? Ujian ketiga ni kamu tinang-tinangkan, agak-agakkan. Sekarang pukul 9.25. Kalau pukul 9.26 malaikat maut tunggu depan pintu, kamu nak ke mana? Agak-agak nak jumpa malaikat maut ke nak pusing cari lubang tikus? Kalau nak jumpa, maknanya kamu memang bersedia untuk mati.
Habis kalau kamu nak minta tangguh, alasan kamu, tagline kamu tulis situ, urusan belum selesai. Maknanya ada benda lah tak selesai lagi. Ada benda hak tak habis lagi taubat. Boleh faham tu kan? Itu 3 ujian ketaatan. Nak tahu kita ni soleh ke tidak. Jadi kalau kita melepasi 3 ujian soleh tu, kita simpan elok-elok dengan keikhlasan. Imam Ibrahim Ibrahim Al-Balkhi pesan pada kita. Kalau kita berjaya pada 3 ujian itu, kita tutup dengan keikhlasan. Ikhlas mana apa? Diam, jangan cerita ke orang. Jangan duk nunjuk-nunjuk ke orang. Jaga diri sampailah masa kita panggil menghadap Allah dalam keadaan kita sudah menjadi orang soleh. Jadi duduk seorang-seorang, kita timbanglah 3 syarat tadi. Kalau betul kita lulus, kita jaga keikhlasan diri. Jangan riak, jangan menunjuk-nunjuk, dan tunggulah masa malaikat datang pada kita, tuan-tuan. Itu salihin. Sedang orang-orang ahli ghuruf, iaitulah yang mendapat kelebihan bilik di syurga, berada di belakang mereka di atas bukit kecil itu berkumpul, menghadap kepada Tuhan untuk memuji kepada Allah. Maknanya majlis hari itu luar biasa. Yang al-anbiya, yang salihin, syuhada, yang sadiqin, kemudian orang-orang yang dapat kelebihan anugerah bilik khas ni. Jadi semua duduk pada kelebihan masing-masing. Macam ni lah tuan-tuan. Esok kan hari tabalan. Tabalan agung. Jimat ada dapat jemputan? Ada. Mana yang dapat jemputan esok? Untuk pergi ke istana raja. Nak dapat dia punya pingat. Bila datang, apa yang kita saksikan? Kita tengok dalam TV je lah. Apa yang kita saksikan? Masing-masing keluar dengan pakaian kebesaran masing-masing. Yang ni pakai selempang biru, yang ni selempang kuning, yang ni selempang macam-macam selempang, macam-macam pingat, macam-macam pangkat. Pasal berlainan dia punya darjat kebesaran pingat dunia macam ini majlis pertabalan agung ataupun sultan-sultan. Ada kami kalau di Unicel tu hari convocation, wah, masing-masing bawa pakaian jubah masing-masing. Yang ni terendok begini, ni terendok begitu, terendok macam-macam lah. Dah siap dengan kebesaran, kemegahan masing-masing. Rupanya inilah hari kemegahan, hari Jumaat yang kita duk baca ni, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Lalu Allah berfirman, mintalah kamu kepadaku. Maka semua minta. Nak minta apa lagi? Dah duduk tempat yang kita sebenarnya dah selesa sangat-sangat, tapi Allah masih suruh kita minta ni. Maka semua meminta. Apa yang diminta? Kami mohon keredaanmu ya Allah. Tu dia. Maka jawab Allah Ta'ala, aku telah reda kepadamu keredaan sehingga aku tempatkan kamu di rumahku. Inilah tuan-tuan, kemuncak kepada permohonan kita adalah reda Allah. Dalam kehidupan kita ni, kena ajar anak-anak kita, tuan-tuan, anak-anak kita. Bila kita disiplinkan dia pergi ke sekolah ke apa, anak-anak kita tahu tak pergi sekolah tu buat apa? Kita mak ayah lah yang kena tunjuk, ajar pada dia. Anak pergi sekolah ni untuk apa? Untuk berjaya dalam pelajaran, dapat ilmu, kemudian beramal dengan ilmu. Hak kita ajar tu, tuan-tuan, itu orang panggil tujuan jangka pendek. Pergi belajar rajin-rajin supaya besok jadi polis macam lah kita ni kan. Kita ajar tu, itu tujuan jangka pendek, tujuan segera. Di sana ada satu lagi tujuan yang namanya tujuan jangka panjang. Apa dia tujuan jangka panjang di samping tujuan jangka pendek? Tujuan jangka panjang ialah nak redha Allah. Itu hak panjang. Dan tujuan panjang ni bersifat ukhrawi, bersifat akhirat, dan dia bersifat kekal. Duduk tang mana pun, tujuan jangka panjang ni tak boleh terlepas. Sama ada dia jadi pelajar, dia seorang guru, dia seorang mak bapak, dia seorang siapa saja, tujuan jangka panjang sama.
Semua kerja buat orang Islam ni dia nakkan redha Allah. Tujuan jangka panjang. Adapun jangka pendek, dia nakkan kejayaan pada keadaan dia sekarang, pada kedudukan dia pada waktu itu, pada pekerjaan dia pada masa itu. Itu boleh faham tuan ni? Dua perkara tu. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berjaya dalam karier, dalam pekerjaan. Jangka panjang berjaya sebagai hamba Allah dengan cara mendapat redha Allah Taala. Baru betul anak-anak kita dapat kita kata gambaran yang benar pada pekerjaan yang dilakukan. Faham tuan ni? Kita anak-anak jangan lepaskan begitu kan. Anak-anak kita ni tak faham banyak benda. Jangan duk lepas-lepaskan. Macam kita bagi kunci motor kat dia. Kita ada tak nak bagi panduan, bimbingan pada anak-anak ni? Jalan mana hak boleh masuk, lorong mana jangan masuk, perbuatan apa jangan buat, tindakan apa boleh teruskan. Ada tak kita bagi panduan tu? Kena bagi kan? Kalau tak bagi bahaya. Sebab itu motor. Kalau kena habis mata riak tu. Sama dengan kehidupan ini. Kehidupan kita diberikan lesen untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat. Maka ada macam-macam bahaya dalam kehidupan. Maka Islam datang bawa bimbingan dalam bentuk syariat, supaya kita tahu apa yang terbaik kita buat, apa yang terbaik untuk kita buang, kita tolak. Boleh faham kan? Itu yang rasa macam geram nak ulas apa yang berlaku di Sabak Bernam tu kan. Sungai Besar tu rasa macam nak cerita juga, nak bawa bincang. Kesian sungguhlah apa yang berlaku tu. Tuan-tuan fikir macam mana tuan-tuan? Kesian. Salam tahu ke apa yang berlaku tu? Ustaz Salam tahu? Sabak Bernam, Sungai Limau tu kan? Ustaz Salam kita berapa umur? 19. Yang tu 20. Setahun je. Kesian jemaah. Saya lebih kesian pada pembunuh tu daripada yang dibunuh. Pasal yang dibunuh tu selesai dah. Selesai, tunggu pengadilan je lah. Selesai dah. Hari waktu dia nak dibawa ke perkuburan petang Jumaat tu, mana kawan-kawan kita yang tahu perjalanan van jenazah duduk berkumpul tepi-tepi jalan. Bila lalu saja van jenazah, akak duduk doa. Akak duduk tulis dalam tweet, dalam Facebook, pada TikTok, doa. Ramanya doa dia. Itu yang mati dia bunuh. Yang membunuh, yang ni mati sebelum mati. Dia tak mati lagi, tapi keadaan dia macam dah mati dah. Kenapa kita kata mati sebelum mati? Apa dia punya harapan yang ada sekarang ni? Apa peluang dia untuk dia lepaskan diri? Dengan rekod-rekod yang ada, bukti-bukti yang dinyatakan oleh pihak berkuasa. Kita nampak dia ni sudah mati sebelum mati. Dan apa yang berlaku? Kita lihat orang ni kalau tengok muka dia, tak nampak pun gaya jahat. Nampak innocent, tak bersalah pun. Muka comel. Muka comel. Tapi dah perbuatan dia tu, perbuatan yang iblis setan pun terkejut tengok. Memang terlalu teruk. Dahsyat sangat. Jadi berita luar negara. Jenayah selagi mana tidak melibatkan pembunuhan, yang tu masih ringan. Dia faham? Even jenayah syirik pun dia besar kan kedudukan. Tapi dalam Islam, kalau orang tu bertaubat, Allah Maha penerima taubat. Bukti dia tu generasi sahabat. Mereka berasal daripada orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Bila mereka bertaubat, terima Islam, mereka kita panggil sebagai radhiyallahu anhu wa ardah, ridwanullah alaihim ajma'in. Untung mereka. Tapi kalau bab bunuh orang ni, berat. Dia ni jalan mati. Jalan mati. Tiada Nabi SAW sebut, la yazalul abdu fi fasahati min dini. Seorang hamba Allah itu akan sentiasa melihat fasahah, keluasan, kelonggaran, toleransi dalam urusan agama, malam yusib daman harama, selagi mana tidak melibatkan darah yang ditumpahkan secara haram. Maknanya selagi mana tidak melibatkan pembunuhan.
Kita sendiri tak bila kita dapat telefon. Saya buat contoh mudah beginilah bagi real kan. Satu pagi tu kita balik daripada sembahyang subuh, tengok miss call pada telefon kita. Wah, sampai 40 miss call. Siapa ni? Kita kenal ni. Adik kita. Kita pun terus angkat telefon. Su, awak Su. Ni 40 kali ni miss call ni. Dia kata, Balong, tolonglah, datanglah ke sini, datang ke sini. Kita pun capai motor, pergi cari rumah dia. Kemudian apa yang berlaku? Oh, dia beritahu, Balong, saya dah terlajak, Balong. Terlajak apa? Saya dah berzina dengan Minah ni. Kita dengar tu besar tak kes tu? Besar, tapi ada ruang, ada jalan. Apa jalan dia? Kahwin. Apa masalah ni? Kahwin. Payah cari jemaat, tanya minta kaunseling. Kahwin lah, ada laluan tu. Kahwin. Boleh faham tuan-tuan? Isteri dia pun asal-asal tak aci, tak nak jadi madu. Tapi dah terlajak macam tu, isteri dia pun jadi lembut hati. Tak apalah bang. Anja relakan. Lah, daripada tersempit jadi longgar, jadi lega. Faham tak tuan-tuan? Tapi cuba bayangkan kalau kita pergi jumpa dia, dia kata, bang, saya dah teruk dah bang. Pasal apa? Saya dah bunuh orang bang. Waktu tu apa jadi pada kita? Kita dengar pun kita nak terjelepok. Kita nak bagi nasihat lah ke mana kat dia? Nak suruh kahwin. Kahwin dengan siapa? Mayat. Dia dah bunuh orang. Bab bunuh dia lain tuan-tuan. Bab bunuh dia lain. Yang kita duk fikir, hukuman dunia teruk, hukuman akhirat teruk tuan-tuan. Kalau hukuman dunia apa berlaku pada si pembunuh tuan-tuan? Hamba Allah, umur 20 tahun baru. Apa jadi pada dia? Dari sudut hukuman dunia, dia terpaksa menghadapi perbicaraan di mahkamah. Mahkamah tinggi, bukan mahkamah seksyen, mahkamah rendah, mahkamah perusahaan dah, mahkamah tinggi. Maka dibawa, dibentangkan segala hujah, bukti, saksi, segala benda, pasang peguam. Berapa banyak duit habis kat situ pasang peguam. Kemudian katakanlah dengan rekod-rekod yang ada sekarang ni, nasib dia jelas tidak menyebelahi dia, maka diputuskan hukum gantung sampai mati. Pasal apa? Clear niat dia. Hari ni kita ulas pandangan Jabatan Netizen Negara lah tuan-tuan ni. Kita buat sedikit ulas-ulasan di luar, nak mengulas bahaya juga. Mahkamah sedang bersidang sekarang ni. Dah dia bawa ke mahkamah, ditanya adakah dia mengaku, dia diam je kan, 3 hari lepas kan. Dia ambil kedudukan mendiamkan diri. Maka bermulalah perbicaraan. Lepas ni dia tetapkan beberapa bulan tahu untuk proses seterusnya pengadilan. Jadi katakan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Disebabkan dia punya buktinya tu dengan pisau yang memang dibawa letak dalam bonet. Kemudian tindakan pada malam 22 hari bulan tu dia bawa awet itu, skandal tu pergi ke tempat gelap. Kemudian dia hempuk dengan kayu 2-3 kali. Kemudian ditorehnya perut dengan pisau, dikeluarkannya janin. Kemudian dibakarnya tubuh pula. Kemudian dia balik rumah. Pagi esok dia repeat balik tu. Ditarik badan jasad tu daripada parit naik ke atas tebing, kemudian dihempuk lagi, ditikam lagi, kemudian dibakar lagi. Jadi ini clear tuan-tuan, clear. 2 kali dia ulang. Jadi dari sudut logik akal kita kata nak lepas diri payah. Maka dijatuhkan hukuman tali gantung. Lepas tu ada tak peluang untuk dia untuk merayu? Ada. Dibuka peluang masuk ke mahkamah rayuan. Berapa tahun pula? Setahun rasa macam tak habis tahun. 2 tahun kebiasaannya. Hak mahkamah tinggi pun 2 tahun, mahkamah rayuan pun 2 tahun juga. 3 orang hakim. Mahkamah tinggi seorang, mahkamah rayuan 3 hakim. Tapi dengan bukti-bukti yang ada kita nampak berat dia nak lepaskan diri. Sekali lagi dijatuhkan hukuman bahawa mahkamah tinggi tidak terkhilaf pada mensabitkan kesalahan tadi. Maka hukuman yang ada tidak ada pilihan melainkan gantung sampai mati. Ada tak lagi peluang dia nak merayu?
Ada lagi sekali, bawa ke mahkamah paling tinggi. Tak percaya mahkamah bawah-bawah ni, aku nak cuba mahkamah paling tinggi. Mahkamah paling tinggi apa dia tuan-tuan? Mahkamah Persekutuan, Federal Court. Berapa orang dia punya hakim situ? Minimanya 5 orang. Minimanya 5 orang. Pas nak bawa ke Federal Court, tak kalah koman-koman gitu. Carilah peguam-peguam yang handal. Peguam yang, minta maaf lah saya guna perkataan ni, peguam yang sembang gajah terbang tu. Peguam yang benda salah boleh jadi betul, benda betul boleh jadi salah. Peguam tu yang handal tu. Maka carilah peguam tu. Hak banyak kes menang perbicaraan. Pas nak cari peguam A macam tu, berapa banyak duit habis? Allah ya Rabbi. Puluh-puluh ribu kat weh. 20, 30, 40 ribu nak boleh pasang peguam. Daftar saja. Saya semalam tanya seorang student saya tu, lawyer. Tanya dia, berapa kes mahkamah ni? Dia kata tak boleh ditentukan ustaz. Dia kata dia tengok kepada kompleksiti, kepada kes tu. Berat tak berat kes tu. Kemudian daftar saja kalau kes bobo accident nak buat tuntutan ni, daftar saja 200. Buka file saja tambah duit. Buka file saja tambah duit. Macam-macam lah tuan-tuan. Ini kita fahamlah kerja lawyer ni. Sebab tu tak berapa ramai orang mampu untuk pasang lawyer. Ini lawyer yang terbaik pasal nak lepaskan leher daripada jerutan tali gantung. Maka sangguplah ribu-ribu habis. Akhirnya dengan bukti-bukti yang kita duk sebut tadi, yang paling kuat dia repeat tu. Dia repeat waktu pagi tu. Maka kita nampak berat dia nak lepas walaupun Mahkamah Persekutuan. Habis duit, habis masa. 2-3 tahun lagi, bila selesai Mahkamah Persekutuan, ditetapkan hukuman gantung sampai mati. Ada lagi tak pilihan dia untuk dia merayu? Tak ada lah jemaah. Habis dah. Saluran undang-undangnya sudah habis apabila digunakan sampai Mahkamah Persekutuan. Cuma yang ada satu lagi, apa dia tu? Pengampunan diraja, royal pardon. Tapi royal pardon ni dia ibarat kata macam syafaat. Macam urusan agama kita ni, syafaat. Syafaat ni dia dengan simpati. Bukan mesti semua dapat. Syafaat ni simpati daripada Allah Ta'ala. Dua perkara yang kita belajar. Nak dapat syafaat, yang pertama izin Allah. Yang kedua pilihan Allah. Menerusi bantuan Nabi, malaikat, amal soleh kita, sahabat-sahabat kita yang soleh. Tapi mesti dengan izin Allah. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Mesti dengan izin Allah. Ni pun sama, nak dapat royal pardon, mesti dapat kelulusan daripada lembaga pengampunan. Dia punya kepala pengurusinya adalah peguam negara. Kemudian menteri ataupun menteri besar di negeri yang terbabit. Kemudian 3 orang ahli lembaga pengampunan yang dilantik oleh sultan ataupun oleh agung. Kemudian kalau dibincangkan nama tu lulus, maka agung, raja yang daripada tuan negeri boleh sign bebas. Boleh faham tu tak? Tapi nak lepas tu senang tak? Dia by simpati. Bukan mesti dapat. Sebab tu berat proses ni tuan-tuan. Akhirnya menunggu pelaksanaan hukuman gantung. Berapa tahun tunggu tuan-tuan? Kalau tengok rekod-rekod yang ada belah tahun Haji. Tu kes Kenny Ong. 2003 dibunuh Kenny Ong. Tahu Kenny Ong kan? Penganalisis IT tu yang balik pada Amerika nak celebrate birthday dengan tunang dia, dengan keluarga dia di Bangsa kan, pusat beli belah. Tiba-tiba dia di kidnap malam tu, dia rogol, kemudian macam-macam lah, ditikam, kemudian dibakar di Jalan Kelang Lama tu. Waktu tu saya duduk di Mata Dalam tuan-tuan ni. Dia punya pembunuhnya pemuda Melayu dari Kampung Kerinci, Ahmad Najib Aris. Tengok gambar bini dia lawa je mak. Jadi nak apa lagi? Pelik kita manusia ni kan. Jadi itulah. Disabitkan kesalahan, gantung sampai mati. Bila dilaksanakan hukuman tu? 2016. 2003, 2016. Berapa tahun tu? 13 tahun. 13 tahun menunggu. Tu Datuk Sasilawati yang dibunuh di Banting. Dia punya pengawal peribadi dia seorang, pemandu peribadi dia seorang lagi pegawai bank. 3 orang jadi mangsa sekali.
sekali dengan bos dia Datuk Sosialawati. 4 orang lah. Oi, sadis. Dia hempuk, diketuk dengan kayu baseball. Ada yang mati, ada yang pingsan. Kemudian ada mayat yang dikerat-kerat. Kemudian dia letak pada kepingan zinc. Kemudian dilomor dengan tahi lembu kan. Baru kita tahu teknologi tahi lembu ni. Rupanya tahi lembu ni dilomor pada tubuh badan untuk pembakaran yang sempurna. Baru kita tahu. Yang kes Sungai Besar ni tak reti teknologi tahi lembu. Itu yang dia repeat bakar balik pagi esok tu. Kalau dia reti, dia baca kes Sosialawati, dia cari tahi lembu, dilomor tubuh, kemudian dia bakar. Baru pembakaran tu sempurna. Adik-adik ni dengar ni jangan buat pula Tapi pasal kemudian abu tulang tu ditabur dalam sungai apa, Banting, Sungai Sepat ke apa tuan-tuan yang Sepat. Itu tahun 2010 berlaku pembunuhan tu. Bulan puasa tuan-tuan. Ingat lagi. Sampai sekarang selesai tak lagi kes tu. Pembunuhnya masih menunggu. Masih ada dalam penjara mana tahu? Masih ada ni. Tapi proses undang-undang dah habis. Datuk Pathman Aden, dia punya dalang mastermind dia tu belum lagi digantung. Dah berapa tahun dah tuan-tuan? 13 tahun juga. Faham kita dah ni saat-saat akhir dah ni. Saat-saat nadi jeruk leher dah ni. Maknanya mati sebelum mati kes bunuh ni. Belum mati dia tak ada gantung, dah mati awal lagi dah. Orang yang menunggu di penjara ni, banyak kes dibuat kajian terhadap banduan-banduan akhir ni, didapati mereka gila kan. Nak bunuh diri, tak ada akses untuk bunuh diri. Dalam penjara ditutup segala ruang-ruang, ada kemungkinan boleh bunuh diri. Kalau ada ramai bunuh diri kan. Tapi tak boleh. Akhirnya jadi gila. Melompat kat jeriji, duk berpaut kat atas, duk menjerit, mati. Bila nak mati macam-macam cerita. Ini cerita dalam penjara. Sedap apa Ustaz? Free dalam tu makan. Ya Allah, free. Makan apa yang sedap tu dalam penjara? 3 kali, pagi, tengah hari, petang. Berak kencing susah kat berak kencing. Tahu berak kencing macam mana dalam penjara? Situ berak berjemaah. Kalau ramai-ramai tu berak berjemaah. Bogel kat situ juga berak. Tu kalau kena penjara hak lama-lama sikit, penjara Taiping, penjara Batu Gajah. Dia penjara di Malaysia ni ada 47 penjara. Ada penjara yang moden, itu nasib baiklah kalau yang dapat penjara hak moden ni. Penjara hak paling besar Kajang. Ni Batu Gajah dengan Taiping orang takut kalau kena kat sana. Pasal apa tuan-tuan? Sebab fasilitiesnya terlalu uzur. Nak berak kat dia bukan ada tandas flush. Tak ada. Dia pergi ambil baldi kecil tu. Tungging dalam baldi kecil. Dia punya bilik berak ada tak? Adalah dia punya dinding. Tinggi apa? Tinggi kepala lutut kita tuan-tuan. Bila kita berdiri, tinggi kepala lutut. Itulah dinding dia. Beraklah situ. Tak gamak Ustaz. Jangan cari pasal. Ini penjara. Ini bukan bilik hotel 3 bintang. Penjara. Berak. Masuk dalam baldi tu. Kemudian junjung baldi tu. Pergi buang dalam bekas lebih besar. All in one. One in all. Itulah cerita dia dalam penjara. Ya Allah. Carilah cerita-cerita macam tu tuan-tuan. Untuk kita sampaikan kepada generasi bawah ni. Yang tak faham tentang bahaya di depan mata. Payah tuan-tuan nak fahamkan anak-anak kita ni. Kita duk fikir juga. Kesilapan ataupun terlajuknya orang yang terlajuk ni. Bukankah dia ni ada mak bapak? Bukankah dia ada pakcik, makcik, ada kawan-kawan, ada jiran tetangga? Bukankah dia ni ada tok imam di kampung dia? Ada ustaz-ustaz yang mengajar, ada masjid, ada surau. Mana pergi segala benda tu? Kita mula fikir sebab kesian tengok dia ni. Waktu ditangkap, digari tengah hari tu, dia senyum lagi. Tak tahu implikasi kesan dia ni. Bila dia dah bakar kawan tu, bunuh kawan tu, dia sudah mati sebelum dia mati. Cuma ni mati awal. Dia ni belum lagi mati. 13 tahun lagi, 14 tahun lagi. Tapi dia sudah mati sebelum tu. Dahsyat tuan-tuan. Peristiwa ni hukuman dunia.
Hukuman akhirat. Hukuman akhirat. Hukuman akhirat, baca surah An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, balasannya kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, yang kedua, Allah marah kat dia. Marah ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita beradab dengan orang yang sedang marah, apa jadi tuan-tuan? Ya Allah, tantrum. Dia tak boleh nak kontrol diri dah. Dengan suara tinggi melangit, dengan air muka merah menyala, mata terbeliak, dengan tubuh badan macam mengembang jadi raksasa, itu rupa orang marah. Bah Allah kalau marah lagu mana tuan-tuan? Inna batsya rabbika lasyadid. Ketika Allah mengamuk, amukan Allah tak kira siapa. Itu Allah mengamuk pada peristiwa tsunami 26 Disember tu. Apa jadi? Pada masa yang terlibat. Tak kira anak kecil baru lahir, tak kira ibu tua yang tak mampu nak berjalan, tak kira, semua kena belaka kalau Allah mengamuk. Ini Allah marah pada orang ni. Yang ketiga, wala'anahu, Allah laknat dia. Wala'anahu, laknat dia. Tu iblis tu pasal kena laknat lah tu, jadi lagu tu. Dipanggil sebagai iblis. Apa maksud iblis? Terputus rahmat daripada Allah. Jadi orang yang bunuh orang ni dilaknat oleh Allah, terputus rahmat daripada Allah Ta'ala. Sedangkan mana boleh kita pada setiap saat diputuskan rahmat dengan Allah. Ibarat kata anak kecil, mak ayah tak mengaku dia anak. Berat. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, berak kencing pun tak reti. Pasal mak ayah dah lepas diri daripada anak ni. Ini laknat Allah. Dan yang keempat, wa'adalahu azaban azima, Allah sediakan azab yang teramat dahsyat. Ini pembunuh. Allahu akbar, tuan-tuan, dahsyat. Sebab itu, boleh tak orang yang terlibat ni bertaubat? Taubat si pembunuh. Bukankah Islam ni rahmatnya cukup luas? Antaranya taubat. Boleh tak? Yang ni tuan-tuan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, taubat si pembunuh Allah tak layan. Tidak akan diampunkan. Pasal apa? Tu ayat tadi An-Nisa ayat 93, selama-lamanya dalam neraka. Allahu akbar. Kita dengan neraka kita dah habis dah bincang bab neraka. Bila sebut neraka, kita tak bayangkan neraka, kita bayangkan api sebesar-besar api. Yuhaku biha suradiquha, seumpama besar api ni, suradiquha macam bangunan tinggi sedang terbakar. Takadu tamayyazu minal ghaiz, kita duk baca dalam surah Al-Mulk. Hampir-hampir neraka tu pecah dek kerana kemarahan. Kita dengar api yang besar tu bunyi prak bunyi. Dah, hampir-hampir neraka ni pecah berantakan dek kerana marahnya api yang sedang dinyalakan ketika itu. Pada siapa? Pada manusia jin. Dahsyat tuan-tuan ni. Ini dia. Jadi Ibn Abbas kata pembunuh tidak ada taubat. Hadapilah apa yang perlu dihadapi. Tapi jumhur ulama kata masih boleh diterima taubat. Jumhur ulama mengambil kira Allah ni Maha penerima taubat. Az-Zumar ayat 53 pun sebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi nak terima taubat pembunuh, dia bukan terima atas dunia. Pasal apa? Sebab dia digantungkan dengan redha mangsa yang dibunuh. Apa? Mangsa yang dibunuh mana? Dah mati dah. Jadi nak jumpa bila? Akhirat kelak. Selesaikan di akhirat. Allah panjang cerita tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan ni? Itulah cerita jenayah bunuh. Lepas tu tuan-tuan, bab ni kita hak belajar, hak mengaji, hak cari keselamatan dalam kehidupan, ambil cara tuan-tuan. Kita dah faham dah. Ni anak buah kita lagu mana? Anak buah kita. Sentiasa ingatkan tentang bahaya-bahaya yang berada di hadapan, yang datang daripada tindakan-tindakan di luar kawalan anak-anak kita ni. Sikit lagi habiskan perenggan ni tuan-tuan. Maka semua meminta, kami memohon keredaan-Mu. Jawab Allah Ta'ala, aku telah redha kepadamu keredaan sehingga aku tempatkan kamu di rumahku dan aku muliakan kamu. Kemudian Allah menampakkan kepada mereka, inilah dia nikmat yang paling luar biasa, sehingga mereka dapat melihat zatnya,
maka tidak ada hari yang mereka suka sebagaimana hari Jumaat, kerana mereka berasa bertambahnya kemuliaan dan kehormatan mereka. Itulah dia saat di mana kegembiraan kita paling tinggi apabila yang kita harapkan sejak daripada kehidupan dunia lagi. Nak tengok Tuhan, nak tengok Tuhan. Macam mana Tuhan, macam mana Tuhan. Akhirnya macam mana itulah kita boleh nampak depan mata ketika hari Jumaat, hari di mana Allah Ta'ala membuka pandangan hijab pada mata kita. Boleh tuan-tuan ni? Hadis ni dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dalam kitab Al-Um. Riwayat ni Imam Syafi'i bawa untuk memberi apa kita kata motivasi, rangsangan kepada kita untuk bersangka baik dan juga berusaha untuk mendapat nikmat ini, melihat Allah dalam syurga. Okey. Setakat ni lah kot pagi ni. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah, nak cadangkan, silakan. Ada apa-apa? Haji? Kak, ada nak tanya apa-apa, Kak? Bab haji? Bab haji kuat ke tidak saya ni? Okey, dengar dulu. Ya, ya. Okey. Ya. Ya, ya. Saya tak tahulah kenapa tengok kan dulu kan orang pergi haji ni ada tulisan kamu haji lah dia orang sekali kan. Ya, ya. Dulu ada ke package. Ya, ya, ya. Tapi sekarang ni kita tengok package haji yang package lah. Ya, ya. So siapa yang membuat package ni? Ya. Lepas tu dengan apa ni, dengan harga yang tak menentu berpuluh-puluh kan. Ya. Jadi dengan kata dari segi hak kita. Ya. Semua orang Islam yang mana berhak dia. Jadi dengan adilnya package ini kan, adakah tidak ada bagaimana menjadikan jadi menutup hak orang lain, mengambil hak orang, kan? Mengambil hak orang. Lepas tu kita boleh pergi tak lagi. Ke daripada segi priority kan? Ya, priority dia. Priority kan. Jadi kita dah dapat keberkatan daripada Tuhan. Kan? Adakah benda ni dihalalkan ke? Kalau package ni dijadikan apa ni macam perniagaan. Perniagaan. Adakah ni daripada haji ni boleh diperniagakan ke? Kan? Kecuali lah macam umrah tu, okeylah kita tahu kan. Itu lain. Yang ni umrah. Umrah tu terbuka, terbuka. Yang ni wajib. Kali ni kita tengok urusan tamu haji ni. Adakah benar betul ke dia membuat macam ni? Macam-macam fikir, macam-macam kota pun ada kan? Kota terdekat, kota kan? Yang sebenarnya kita ada dua kategori. Orang Safar, tu apa beza? Ada kita ni betul ada buka ada kalau dulu saya tahu tak dia. Kan? Satu kapal ni tak ada package pun. Sekarang ni konsep kita nak menunaikan 25 ni, apa yang konsep sebenarnya kita pergi bersana tu untuk menghayati apa dah keadaan kita pada masyarakat ke apa kan. Sekarang ni kalau kita pergi haji sekarang ni adalah package kepada berekon semua kan. Adakah kita menepati apa ni ajaran tu kan. Itu yang saya fikir tu. Jadi urusan tamu haji ni, adakah orang dalam pilihan haji ni
benar-benar dia mendapati konsep dulu penubuhan dan wajib ni. Kan? Lepas tu, yang orang yang berkesempatan, yang ada kepentingan. Contoh lah kan. Andalusia ni, pengurusi dia tu. Orang beli Daftar Wajib punya kan? Kan? Bila dia dah keluar pada Daftar Wajib, dia nampak ni ada macam peluang untuk buat bisnes. Kan? Tapi itu benar, adakah apa ni halal ke tidak? halal ke tidak? Berkat ke yang dibuat ni? Kan? Itu yang saya rasa saya nak tahu pandangan orang yang lebih hari lagi kan. Haji. Pandangan Ustaz. Saya tidaklah arif, cuma apa yang Abang Haji tanya tu itulah yang menjadi jadi persoalan ramai di kalangan kita. Apatah lagi persoalan ni mula muncul apabila ada di antara kita orang-orang biasa ni yang terhalang, yang tak dapat giliran, walaupun sepatutnya sudah ada. Pada masa yang sama kita melihat ada keistimewaan pada segelintir masyarakat. Itu yang timbul perasaan tak puas hati bagai. Jadi kita nak jawab benda ni pun payah juga. Sebab apa? Sebab dia melibatkan pentadbiran dan pengurusan dari sudut protokol kehidupan. Kita lihat sendiri pun dia punya sistem protokol ni dia start berlaku apabila munculnya sistem yang bersifat raja. Jadi mulalah protokol ini termasuk dalam sistem ibadah. Dia jadi begitu. Jadi pada saya kat situ dia ada positif dengan negatif. Positifnya apabila dengan adanya sistem kota protokol bagai ni, dia boleh melicinkan urusan, khususnya urusan-urusan yang sesak dan juga susah macam menguruskan haji semua ni. Bagi orang yang perlu dibantu, barangkali dia ni keuzuran sangat-sangat perlu dibantu dengan cara mempercepatkan dia. Jadi kat situ ada nilai positifnya. Tetapi macam Abang Haji sebut tadi, akhirnya benda ni dia pergi kepada kecelaruan. Banyak benda-benda yang kita nampak macam misusing berlaku kat situ. Banyak benda-benda yang tidak kemas, banyak unsur-unsur politiking, banyak unsur-unsur bias pilih kasih, banyak unsur-unsur melibatkan penganiayaan. Sebab itu nak jawab benda ni payah juga. Saya pun tak ada data. Cuma kita sebut beginilah. Kembali balik kepada keikhlasan dan betulkan balik mengikut kehendak agama. Macam Abang Haji sebut tadilah. Jangan sampai niat nak melaksanakan ibadah haji rukun 5 tu dah jadi cerita lain. Pergi melancung pula dah. Nak menunjukkan kita mampu dan tak mampu pula dah. Itu dia. Saya tidaklah kata tak baik terus kota ni, sebab barangkali dari sudut positif ada nilai-nilai positif kat situ yang kita barangkali tak nampak. Cuma kita nampak itulah kerisauan orang awam. Apa yang Abang Haji sebut tu mewakili orang awam lah. Termasuk saya juga duk fikir kenapa orang ni sampai begini sekali dapat. Jadi ada berita ya. bahagian kesihatan bagi tahu sekarang ni kat Madinah, dekat Makkah ramai orang-orang Sakit. Minta supaya divaksinkan Kenapa jadi begitu? Kan? Kenapa jadi begitu? Sebab yang pergi itu dah banyak yang lanjut usia. Kan? Dan sepatutnya bagi saya lah umur yang sesuai lah antara 50, 70 kan. Sesuai lah kan. Masih lagi sihat lah kan. Ketika tu ada pergilah lagi pada 70 tahun. Macam-macam penyakit ni. Dan alhamdulillah kita berkuasa yang tak menentu. Memang dia ada sakit. Banyak masalah ni. Yang benarnya pengurusan tu saya kata pengurusan kawan ini tak betul. Tak betul. Yalah. Masalah juru kuasa, lazma, macam-macam lah. Itulah itu yang perlu kembali kepada ikhlas tu. Bila ada ikhlas, ada agama dalam diri, insya-Allah. Itu yang membantu menyelamatkan kita. Walaupun duduk depan timbunan emas
bongkahan gunung sekalipun kita tak akan sanggup untuk ambil benda yang bukan hak kita. Tapi itulah, banyak benda ni hanya teori je lah kan. Praktikalnya tak berlaku. Yalah, kalau kita lihat realiti berlaku Pak Haji, banyak kekecewaan kita yang belajar teori ni. Kenapalah orang yang tahu tapi tak buat? Banyak kecewa. Saya di Lembah Pantai dulu, depan mata kita kecewa. Yang selama ini duk belajar agama, tiba-tiba bila ada sedikit ujian pada habuan dunia, lupa halal haram. Malah nak sebut lebih-lebih. Allahu akbar ni. Okeylah, begitulah, minta maaf. Itu suara hati Abang Haji tu, suara hati kita juga, rakyat Jembel, orang biasa. Kita minta supaya apa pun yang berlaku kembali kepada tujuan asal dan kembali kepada nilai ibadah, kembali juga kepada asas kepada keikhlasan. Mudah-mudahan negara kita ni ditakbir oleh orang-orang yang bertakwa segala-galanya, insya-Allah. Kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi